أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Darul Ikram, Kampung Kancung Darat, Kalalangat, Banting, Selangor, Malaysia. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare moga-moga diparingi waras, amin insya-Allah. Wis madang mupurung kayu meli wei yang lapo tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah kerana pada malam yang baik ini kita sama-sama dihimpunkan boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Ulama sebut siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah dekat akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga, amin insya-Allah. Insya-Allah kita nak sambung pengajian kita kitab Kurnia Rabbani Lifahan Rahmani karangan Syekh Syidi Abdul Qadir Al-Jilani, pada bab yang masih lagi membicarakan tentang kefakiran. Dan seperti biasa dalam pertemuan kita, sukalah kita mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat At-Tafrijah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Hadirin sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takutilah orang mukmin. Wahai orang fasik, takutilah orang mukmin itu
dan jangan sampai engkau mendatanginya sedang engkau berlumuran najis maksiat, kerana dia memandangmu dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Segala-gala yang dikandungi dirimu, dia dapat melihat syirikmu dan nifakmu. Dia dapat melihat semua amalanmu yang tersembunyi di dalam pakaianmu. Dia melihat keburukanmu dan kejahatanmu. Siapa yang tidak dapat melihat orang yang selamat, tentu nanti dia tidak akan selamat. Anda seperti orang yang senting, dan pergaulanmu dengan mereka yang senting. Ada orang yang bertanya, sampai bilakah anda akan terus buta? Apa jawabnya? Sampai anda menemui seorang tabib, yakni doktor, dan anda bersiang malam di daun pintunya, anda harus mengingat baik kepada tabib itu dan menghilangkan semua sangka buruk daripada dalam hatimu terhadapnya. Anda bawa anak pinakmu duduk di pintunya serta bersabar atas semua ubat-ubat yang diberikannya. Hanya dengan cara begitu sahajalah akan hilang penyakit butamu. Hinakan dirimu terhadap Allah Azza wa Jalla. Gantungkan semua keperluanmu kepadanya. Jangan pandang kepada amalan yang sudah anda lakukan. Letakkan semua itu di belakangmu dan berdiri seperti orang yang sudah bankrupt, tidak punya apa-apa. Tutup semua pintu di antaramu dengan manusia dan bukakan pintu antaramu dengan Allah. Mengaku yang anda sudah berbuat dosa yang banyak dan mohon keuzuran daripada Allah atas kelalaian dan kecuaianmu. Yakinkan dirimu bahawa tiada yang memberi bahaya atau memberi manfaat, tiada yang memberi kurnia ataupun yang menahan kurnia, melainkan Dia saja. Maka ketika itu akan terhapus buta mata hatimu dan berfungsilah pandangan zahir dan batinmu. Ini dia. Kata Tuan Pengarang, takutilah firasat orang mukmin. Bila kita ni kan, bila kita duduk dengan orang alim, tak kala mana kita salam dia, ya, setiap nasihat yang kita minta daripada orang alim itu tak sama. Yang mana apa dia? Kerana orang alim ni dia ada firasat. Dia bukanlah ahli nujum, tetapi kalau doktor pun bila dia nak merawat, dia ada yang namanya apa dia? Dia ada yang namanya alat nak tengok dekat telinga lah, mata. Dia tengok dia tahu dah. Dia kata, Haji sakit tak? Tak ada. Dia tengok mata dia tahu dah, Haji sakit dia. Tu doktor datang hospital. Dia akan tanya, Haji baik tak apa satu hari berapa kali? Ni dia. Ada demam-demam ke? Ada apa-apa ke? Dia tanya. Oh, Haji ada sakit ni. Bukanlah dia tu ahli nujum ke ataupun tok bongoh ke apa, bukan. Tetapi begitu, yang namanya doktor pun dia ada kaedah untuk macam mana nak melihat pesakit-pesakit. Begitu juga dengan para alim ulama. Para alim ulama ni, dia tengok kita ni, dia tengok cara hidup kita, dia tahu dah, ni banyak masalah. Walaupun dia tengok kita punya kereta mahal, kita punya rumah besar, kita punya harta banyak, tapi dia tengok muka kita, dia tahu dah. Ni tuan ni tak bahagia kan? Tak bahagia tu. Macam mana saya nak dapat bahagia? Jawapannya, cari keberkatan yang banyak, bukan cari harta yang banyak. Kerana bila cari harta yang banyak, belum tentu mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Kerana kita sangka duit boleh beri bahagia. Tak. Keberkatan boleh beri bahagia. Macam mana kita nak ada keberkatan? Banyakkan sedekah. Orang yang mana dia tahan duit dia, kita kan semakin duit banyak kan, kita akan semakin tamak. Kita takut duit kita kelong. Takut berkurang duit kita. Ni dia. Penyakit orang kaya dua. Pertama, dia takut yang namanya hartanya kelong, berkurang. Yang kedua, dia takut hartanya dicolong. Itu dia. Dua, satu kelong, satu dicolong. Ni dia. Bimbang. Ya. Tapi Islam ajar apa dia? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hendaklah kita apa dia? Hendaklah kita sedekah harta kita, manah qasamalin min sadaqatin, kata Islam. Ya, dalam sebuah hadis, tidak akan berkurang harta bagi orang yang sedekah. Jadi siapa yang ada duit harta banyak, kalau bimbang duitnya berkurang, bimbang duitnya dicolong orang, banyak sedekah, maka Allah Ta'ala akan jaga harta kita. Ni dia. Ya, kita ni tuan-tuan, bila kita kenapa cari duit banyak ni? Ustaz, bila saya cari duit banyak, saya boleh berehat. Betul ke? Kalaulah kita cari duit banyak, kita boleh berehat. Nescaya orang-orang kaya, bilioner dalam negara, luar negara, dia dah boleh ikat diri mereka dekat tiang, dia boleh relax dah. Kenapa nak cari lagi ni? Kan dah banyak kan? Buktinya semakin banyak kita tak akan pernah cukup, melainkan kita nak bertambah dan bertambah lagi banyak. Betul ke betul? Tu dia. Jadi maknanya apa dia? Banyak belum tentu cukup.
Sebab apa dia? Sebab tuan-tuan, ada orang yang dikejar banyak, umur 40 meninggal, tak sempat rasa duit pencen, ada tak? Maknanya dia cuma ukur ngompol sing kanggu orang lain. Ni dia, banyak dalam hidup ni tuan-tuan, kita mencintai harta orang lain. Siapa mencintai dunia, pertama, dunia akan menjadi bebanan dalam hidup. Ini dia. Apa-apa yang kita cintakan, kita cinta pada kenderaan akan jadi bebanan dalam hidup kita. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, otak kita terbayang-bayang. Ni kalau beli BMW ni, parking rumah pak mertua kita mesti dijeling-jeling dengan pak mertua kita, dengan jiran-jiran kita ni. Sokih teman je. Tu kan? Yang namanya dia, siapa yang cinta pada dunia, dia akan apa dia? Allah Taala akan jadikan cinta terhadap dunia itu adalah bebanan dalam hidup. Tentang apa tuan-tuan cinta apa sekarang dalam hidup? Cinta 3. Pertama, cinta kerana Allah. Yang kedua, cinta kerana nafsu. Yang ketiga, cinta fitrah. Cinta fitrah ni cinta pasangan suami isteri, cinta sesama keluarga, itu cinta fitrah. Tapi selain daripada itu, cinta nafsu, dia akan memberi penyesalan dalam hidup. Ya, apa-apalah tuan-tuan, siapa yang menjadikan kecintaan terhadap dunianya, pertama, Allah Ta'ala akan jadikan apa yang kita cinta itu menjadi sumber bebanan dalam hidup. Kalau kita sayang betul wis suku, baru beli seminggu wis dicolong wang, kita akan terbeban. Ya. Kalau kita sayang apa dalam hidup kita, suka tanah, ya, kita akan terbeban. Kita akan sibuk. Sikit-sikit kita nak hujung minggu je kita pergi Sabak Benam, pergi Kuala Selangor, kita pergi Sekincan, kita pergi Tanjung Karang, servis-servis tanah. Kat sana masih murah lagi ustaz, jadi terbeban, kita terbeban. Sehingga banyak kesempatan kebaikan kita terlepas. Ya. Siapa yang mencintai dunia, dia sedang menguntungkan dunia orang lain. Siapa dia? Waris untung. 2 hari lepas, hari Sabtu saya ceramah di Pahang, di Jerantut Pahang. Ya. Ada orang di sana beritahu ustaz, ada orang Banting, dia datang ke Pahang, dia bawa RM RM7,000, dia tinggalkan anak bini dia. Lalu sampai di sana, ya, Allah Taala rezekikan dia dapat tanah yang banyak. Ya, dia beli rolling ke macam mana, dapat tanah yang banyak. Lalu dia meninggal dunia, akhirnya anak-anak yang kat Banting ni jual semua tanah-tanah tu. Maknanya dia cuma akan ngompol, sing kanggo, sing ngedol buang lain. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu di dunia ni jangan kita terlalu berkejaran. Kenapa dia? Kerana dunia ni hanya sementara tuan-tuan. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat yang kita akan tinggalkan. Berpada-padalah kita terhadap dunia ini. Ya? Kerana dalam hidup ni yang kita suka sangat emas tu, kita duk pergi kedai-kedai emas, kita beli daripada sini sampai sini, duk cinta-cinta emas kita tu. Tinggal berapa hari, berapa jam, berapa minit lagi ada kat tangan kita, sampai masanya akan berpindah milik. Betul tak? Berapa hari lagi kita meninggal dunia, akan berpindah milik. Jam-jam tangan kita yang mahal. Haji, berapa harga jam tangan? Oh, ini Rolex tak? Larang iki. Iki 20,000. Larang teman. Contoh kan? Berapa hari lagi tuan-tuan, kita akan berpindah milik. Mati malam ni, warislah. Pertama, kita akan waris akan menjadi penghabis pada harta kita. Yang kedua, dia akan jadi sumber pergaduhan, perebutan. Dan yang ketiga, sumber kelalaian. Waris kita lalai untuk mengingati kita menghantarkan bacaan doa, kan dia sibuk menikmati harta yang kita tinggal banyak. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan kita ni, kita kena ingat, di dunia ni berpada-pada lah. Ya, kadang-kadang kita tak sedar, kita terperangkap. Dunia ni penuh dengan perangkap tuan-tuan. Ya. Orang yang mana dia ni, dia tahu dunianya perangkap, dia akan berhati-hati. Dia tahu ni perangkap, duit perangkap, jawatan perangkap. Kita kalau boleh nak jawatan, dia tinggi-tinggi, banyak jawatan. Kita kalau boleh nak harta yang banyak, tapi kita lupa semakin banyak jawatan dan harta, semakin penat kita nak jawab di hadapan Allah. Sebab itu orang yang mula bertaubat pada Allah Ta'ala, dia tak ada perasaan hasad dengki antara dirinya dan orang lain. Kenapa dia? Kerana dia tahu setiap di antara kita, Allah Ta'ala ada lebihkan di antara satu sama lain, dan ada yang dia kurang. Tak ada orang sempurna. Dia mungkin lebih pada tanah, tapi dia kurang pada anak. Dia mungkin lebih pada anak, tapi mungkin dia tak ada harta. Dia mungkin lebih, tapi kita mesti ada kurang. Lebih kurang ni sama je. Dua-dua ujian. Ada duit ujian, tak duit ujian. Ada harta ujian, tak ada harta ujian. Tua muda, semua ujian. Tuan-tuan, dalam hidup dia bukan tentang, kita kan karang-karangnya kan, kalau boleh kita nak duit yang banyak, rumahnya besar,
Kalau boleh kita nak keuntungan dunia yang banyak, tapi kita lupa dalam hidup ini keberkatan inilah teras kehidupan kita untuk kita boleh mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Kita tanya kawan-kawan kita yang keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, cari apa? Takkan kata ustaz nak cari duit lah, cari rezeki tu dia. Ni dia. Cari apa lagi? Cari nafkah. Yang ketiga cari apa? Cari berkhidmat, untuk berkhidmat. Tiga-tiga ni bagus tak tuan-tuan? Bagus kan? Tapi di mana Allah dalam tiga ni? Kalau sekadar nak cari rezeki, orang bukan Islam cari rezeki. Kalau sekadar cari nafkah, orang bukan Islam cari nafkah. Kalau sekadar untuk apa dia? Yang ketiga, berkhidmat, orang bukan Islam pun berkhidmat. Jadi bezanya kita pertama sekali, kita mencari rezeki yang halal lagi berkat. Sebab kita sangka tuan-tuan, bila cari banyak kita boleh beli apa-apa je. Ya, kita boleh beli apa-apa je. Tetapi kita tak boleh beli ketenangan dan kebahagiaan. Ya, kita nak tahu berkat tak berkat duit kita, pertama sekali kita jadi manusia yang suka sedekah. Itu tanda rezeki kita berkat. Duit kita ni sedikit tapi dapat dirasai oleh ramai manusia. Kadang-kadang kita isin dengan jiran depan rumah. Sebab apa dia? Kita tengok kerja dia biasa-biasa je. Tak macam kita, gaji kita sepasang suami lebih lagi daripada jiran depan rumah. Tapi jiran depan rumah setiap hari boleh hantar yang namanya bontrot, boleh hantar berkat, boleh apa dia? Boleh yang namanya buat bancaan selalu. Itu dia. Jauh tahulah bancaan. Ni dia. Assalamualaikum, apa ki? Ini bancaan sitik lah tadi. Nasi ambeng tu. Tuan-tuan. Ya. Nak bagi tahu kita jadi isin. Tiap-tiap minggu ada je. Kadang bagi durian, minggu depan bagi onde-onde, minggu depan lagi bagi ketewel, minggu depan lagi bagi lemper, minggu depan lagi bagi lemet. Kan? Minggu depan lagi bagi apa lagi? Ya. Tuntuman. Kan? Nanti. Kadang-kadang kita pelik. Sebab apa dia? Orang depan ni bukan kaya pun, tapi boleh memberi. Sebab apa dia? Semakin kaya kita akan jadi semakin tamak. Sebab kita takut kelong kan? Takut kelong, takut berkurang. Tapi kita lupa, harta yang banyak ni tuan-tuan, kalau tidak disedekahkan, dia tetap akan berkurang. Dia bocor. Gaji 1,000 cukup, gaji 20,000 orang cukup. Sebab apa dia? Bocor. Tak berkat. Bila tak berkat, dia akan bocor. Dia akan bocor macam mana? Pertama sekali, Allah Ta'ala uji dengan ketebalan nafsu. Yang mana orang lain ialah gaji 1,000, nafsunya 1,000 lah. Kalau gaji 20,000, nafsunya nafsu 20,000. Betul tak? Kalau nak orang lain mungkin beli jam RM20, RM15, jam RM10 dekat pasar. Kalau gaji 20,000 takkan nak pakai jam pasar RM10. Tuan-tuan. Itu dia. Bocor tak duitnya? Ya bocor. Orang cukup juga. Itu dia. Ya. Orang yang gaji 1,000 dia tahu kenderaannya dia nak beli yang ukur baju di buku apa? Ukur baju di badan sendiri. Tapi kalau orang yang gajinya 20,000, dia takkan nak pakai baju biasa-biasa je. Kan takkan nak beli baju bandel misalnya kan. Ya, orang cukup juga. Betul tak? Ya, sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan, pertama, bila kita ada keberkatan, kita akan mudah sedekah, nombor satu. Yang kedua, bila Allah Ta'ala bagi nikmat keberkatan dalam hidup, tuan-tuan akan tengok. Tuan-tuan, daripada pagi sampai petang sampai malam, ni kaya dan miskin, tua muda, semua orang dapat 24 jam yang sama kan? Tapi semua orang tak dapat nilai yang sama. Haji ni dia dapat 24 jam yang sama, tapi awan, bengi, esok, sore turu dalam majlis ilmu pun turu juga. Itu dia. Tak ada keberkatan. Tapi yang seorang lagi ni, yang mana apa dia? Dia malam-malam boleh qiyamul lail. Pagi boleh solat subuh berjemaah. Boleh baca Quran, serba sempat. Kerana apa dia? Ada keberkatan. Bila tak ada keberkatan, masa tu habis je. Memang kita ni memang tak ada di antara kita yang minta doa supaya mati sekarang. Semua nak panjang umur. Karang-karangnya kalau kita tanya kan, cadang-cadangnya kalau Haji sekarang umur 40, agak-agak nak mati bila? Kalau boleh nanti Ustaz tunggu 60 tadi. Kita akan tambah 20 lagi. Kalau 60 kita tanya, Ustaz kalau nak mati pun nantilah tunggu 80 tadi. Kalau kita tanya 80, dia akan kata apa dia? Kalau nak mati nantilah Ustaz tunggu 100 tadi.
Tak ada orang yang didoa nak mati sekarang kan. Yang mana kita tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian semua nak umur yang panjang. Tapi kita tak sedar umur yang panjang kalau tidak diisi dengan amal kebaikan, maka lagi penat kita nak jawab di depan Allah. Sebab la tazulu qadam 'abdin hatta tus'al an arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam itu sehinggalah ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afna, umur kita apa yang kita habiskan. Jenuh ni. Lagi banyak umur kita dapat, lagi banyak kita nak jawab di depan Allah. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang umur 40 dah meninggal dah. Umur baru 30 meninggal dah. Kita sekarang duduk di fasa, duduk zaman mati mengejut tuan-tuan, mati mengejut. Amerika buat kajian, negara mereka setahun 300,000 mati mengejut. Ini sebenarnya telah disebut oleh baginda Rasulullah tentang alamatus sa'ah. Antara tanda-tanda kiamat adalah apa dia? Adalah mati mengejut. Mati mengejut ni maksudnya orang yang mati kurang daripada 1 jam. Kita baru sembang ngobrol-ngobrol, baru membawang pagi tadi baru sembang dengan dia, petang meninggal dah. Baru je sembang, elok sihat dia ngopi dengan aku tadi. Tapi meninggal dah. Tadi. Para saintis buat kajian lagi tuan-tuan. Rupa-rupanya setiap sel ni yang Allah Ta'ala jadikan ni, rupanya ada sel hidup dan sel yang mematikan. Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah Ta'ala ni telah menjadikan hidup dan mati. Allah ciptakan. Hidup itu adalah makhluk, mati pun makhluk. Allah Ta'ala dah jadikan. Liyabluwakum sebagai ujian. Ayyukum ahsanu amala, di manakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah Ta'ala jadikan mati itu ujian. Mati ujian tuan-tuan. Mati kita bukan mati kodok je. Kita mati, kita akan melalui banyak fasa. Sakaratul maut, ya, malam pertama alam barzah, ya. Kemudian berdiri di padang mahsyar, panjang. Mati ni ujian banyak. Hidup pun ujian. Ujian dengan pasangan, ya. Tuan, kenapa ni naik motor geng-geng pelan dia bawa 20 ni? Ustaz, bukan saya tak nak balik cepat-cepat, tapi kat rumah ada peti. Siapa peti? Bini saya macam peti Ustaz. Itu dia. Contoh kan, diuji dengan isterinya, pasangan dia contoh, ya. Diuji dengan anak-anak, diuji dengan jiran tetangga. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut tentang bila sedekah tidak berkurang harta, di mana rasionalnya tuan-tuan? Tuan-tuan keluar duit masuk dalam tabung RM5, maknanya kurang RM5. Tu yang kadang-kadang kita sayang RM5 kita, tabung lalu kita buat turu. Oh, dah lepas dah tabung, selamat kita kan. Selamat RM5. Ya ke selamat RM5? Tuan-tuan keluarkan RM5, Allah Ta'ala jaga rezeki tuan-tuan. Itu dia. Tuan-tuan sayang RM5, tuan-tuan, Ustaz, kalau saya bagi dalam tabung, tak selamat kat saya. Tengok ni kekal ada dalam poket saya. Betul ke Ustaz kata duit saya tak selamat? Nanti saya gembok nanti. Itu dia. Tuan-tuan, jangan ingat rezeki itu hanya pada duit. Tuan-tuan sedekah RM5, Allah Ta'ala bagi rezeki yang lain. Kita kena ingat, dapat anak yang soleh itu rezeki, pasangan yang baik itu rezeki, suami yang baik itu rezeki, jiran yang baik itu rezeki. Ada yang jiran yang tak baik kan? Hari-hari pakai sampah je, asapnya kena kat baju kita, bau asap. Itu dia. Hari-hari apa dia? Ya. Hari-hari asyik rem-rem motor je pagi petang siang malam. Anaknya bujang-bujang. Pukul 2-3 pagi duk komen lagi wang. Walah. Putu kuar turu pun orang kena tadi. Kan? Kadang-kadang kita duduk dengan menantu, baru dapat baby, baru 2 bulan, 3 bulan, ada turu orang kena kan. Nak tidur tak boleh. Kan? Dapat jiran yang masalah. Tapi kita alhamdulillah Ustaz, duit saya tak banyak, ada sikit saya infakkan, sedekahkan. Saya dapat isteri yang baik, alhamdulillah tu rezeki, dapat anak yang baik rezeki, dapat jiran yang baik itu rezeki, dapat kenderaan yang tak banyak mogok itu rezeki, dapat kesihatan itu rezeki, dapat duduk dalam majlis ilmu itu rezeki. Banyak rezeki Allah Ta'ala bagi. Jangan kita ingat rezeki itu hanya pada duit. Itu dia. Sebab itu hakikat kaya tu bukan orang ada duit. Ya, dia kaya pada duit, tapi jangan kita hanya limitkan kaya itu hanya pada duit. Dia memang kaya jutawan pada duit, tapi mungkin dia miskin pada iman. Kita mungkin miskin pada duit, tapi kita jutawan pada iman. Contoh kan, mungkin dia jutawan pada anaknya berapa? Anaknya 20.
Duduk zaman 2020 ni, anak 20 ni tuan-tuan susah nak jumpa. Tiba-tiba dia kaya anak 20, isteri 3 macam tu kan. Ya. Isteri 3, anak 20 kan. Ya. Tapi mungkin adalah kekurangan dia. Tu kelebihan dia. Setiap di antara kita mesti cari kayanya, mesti ada kayanya. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan cari apa yang tuan-tuan ada yang orang lain tak ada. Mesti ada. Mesti ada. Ni dia. Ya. Baik tu ada orang dengki dengan kita. Kan? Haji ni tengok bunga-bunganya cantik-cantik lah Haji. Macam mana Haji bela? Macam mana Haji jaga nampak tak? Kita pun minta kembang, bunga daripada jiran kita tanam, tak sampai 2 hari mati dia. Oh tak boleh lah, kita memang tak boleh bela lah. Kan? Dah siram baja mati juga. Memang tu kelebihan dia, kepakaran dia. Kan? Kita tengok jiran bela arnab, kita pun minta seekor, minta sepasang, aku pun nak bela jugalah. Tak sampai sebulan mati juga. Itu dia. Bukan kepakaran kita. Itu dia. Jadi dalam hidup ni, setiap di antara kita ada kelebihan, ada kekayaan yang tak sama, tuan-tuan. Ya? Dalam hidup ni Allah Ta'ala agih-agihkan tak sama. Kalau sama, kenapa Allah Ta'ala tak bagi sama? Kalau sama, kita tak akan memerlukan antara satu sama lain. Sebab dia semua ada. Berapa saya nak minta tuan-tuan? Berapa tuan-tuan nak panggil penceramah, dan tuan-tuan pun sendiri penceramah. Sebab sama. Tuan-tuan pun boleh penceramah macam tu kan. Tak payah panggil ustaz. Itu dia. Jadi setiap antara kita Allah Ta'ala sengaja jadikan orang ni ada lebih, tapi ada kurang, ada lebih, ada kurang. Kerana kita boleh berkongsi kelebihan ini. Bila kita bersatu padu, kita akan mendapatkan nikmat yang banyak. Betul tak? Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya, ya, dia dapat melihat semua amalanmu yang tersembunyi di dalam pakaianmu. Ini dia. Ini bila tahap wali-wali Allah Ta'ala. Saya bukan wali kan, wali band pun bukan. Ya. Bila sampai dekat alim ulama yang memang dimursyid, ya, bila kita dipegang je tangan kita kan, dia tahu dah. Dia berapa hari dah tak solat Jumaat. Kita gigih-gigih macam mana boleh tahu ni dia. Ni dia. Ya. Allah Ta'ala bagi ilham. Ya, dia tanya, dah berapa lama dah cerai dengan isteri? Dia tengok muka pun tahu ni muka lama tak ada bini dia. Kan? Boleh tahu dia salam kita, tu takuti firasat orang mukmin. Itu dia. Alhamdulillah lah sekarang ni nak jumpa ustaz macam tu susah dah. Tapi kalau boleh jumpa, kita pun seram kan. Nak salaman aja tak nak lepas tangan kita dah. Alamak, habislah. Kan? Kantoi. Kan? Itu dia. Ya. Tapi dia melihat itu bukanlah untuk yang namanya mencari salah, tetapi untuk membantu kita. Ya, macam doktor. Ya. Tuan Pengarang mengibaratkan yang kita ini adalah orang buta. Tuan-tuan, orang yang mana dia suka hiburan. Tanda seorang itu cintakan hiburan, itu tanda busuk dan gelap dan membatunya hati seorang. Bila kita seronok dengan hiburan dan kita tak suka dengan kebaikan, benda-benda maksiat, benda-benda hiburan, benda lalai, kita seronok. Tetapi benda-benda yang ketaatan, dengar bunyi azan je, Allah, tak azan dah, rasa macam Allah malasnya nak solat. Itu tanda yang namanya kosaknya hati kita. Itu dia. Semakin anak-anak kita suka akan hiburan, maknanya semakin kosong jiwa mereka, dan semakin membatulah diri mereka. Maknanya kalau kita bagi nasihat kan, dikandani dengan dani macam tu kan. Itu dia. Ya, tegur balik. Jom ikut ayah pergi surau. Ya. Ayah pergilah dulu macam tu. Macam dia. Ya, kita disuruh kita balik. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Islam bukan melarang hiburan, tetapi berpada-padalah dengan berhibur. Kerana duduk di dunia ni bukan tujuannya untuk berhibur saja. Di dunia ni dia ada tujuan-tujuan dia. Ya, untuk mentaati perintah Allah. Kita ni sebagai khalifah, pemimpin. Dan Tuhan, Allah Ta'ala tak jadikan nyamuk sebagai pemimpin. Allah Ta'ala tak lantik monyet, kera, ketek, apa lagi, menjadi pemimpin. Kucing tak jadi. Ya, Allah Ta'ala lantik kita manusia menjadi pemimpin. Kita bukan duduk saja kat dunia ni.
Kita kena memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, membawa masyarakat pada Allah, membawa anak isteri pada Allah. Masih belum terlambat. Kalau kita tengok ustaz, saya ni dulu jahil, kurang memberi didikan agama pada anak-anak sehingga mereka jauh dengan Allah. Jadi kita masih ada ruang dan peluang untuk baiki. Itu dia. Tapi ustaz dah jadi kayu dah ustaz. Patutnya melentur bulu bukankah daripada rebung. Dah jadi kayu dah. Wes atos. Wes payah. Ada dia. Ada dia ngomong wes sebel. Sebel apa maksudnya? Tak tahu. Bukan Jawa ke? Kan? Sebel ni maksudnya apa? Budak. Dah tak boleh lah. Dah tak boleh terima dah. Dah sebel dah. Betul lah saya punya istilah tu betul ya. Kira orang lama angguk tu alhamdulillah. Kan? Saya main sebut-sebut je. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya. Bila kita dah sedar kita ni berpenyakit, kita rasa nak baca Quran malas. Ya? Kita rasa nak pergi majlis ilmu payah. Kita rasa nak buat baik itu payah. Kita rasa lebih seronok buat maksiat, tanda hati kita kotor, itu tanda kita sedang sakit. Jadi kalau seorang sakit dia kena jumpa doktor. Dia tak boleh biarkan diri dia terus dalam keadaan sakit. Kalau seorang itu dia tak kenal penyakit sakit dia, lagi bahaya. Benda yang bahaya bukan penyakit itu nombor satu. Nombor satu, tak tahu bahayanya penyakit, dia tak tahu, dia tak dapat trace, dia tak dapat jumpa penyakit, tahu mati je. Allah. Mati terus. Bila doktor bagi tahu, rupanya dia ada komplikasi macam-macam penyakit. Bila dulu-dulu waktu muda-muda orang kata je pergilah cek doktor, jadi tak naklah nanti aku pergi hospital mati je dia. Lalu pun dia makan aja dia. Dia kata, "Haji, apa tip yang Haji ni sampai sekarang tak makan ubat doktor? Apakah tip yang Haji ni sampai sekarang ni tak kena penyakit kencing manis, darah tinggi? Tipnya tak payah jumpa doktor dia. Nanti kalau jumpa doktor orang semua dia katanya ni ada penyakit itulah, penyakit ini, penyakit itu, tak payah pergi dia. Macam orang yang tak kena Covid dah. Dia tanya, "Tuan, apakah tip tuan tak pernah kena Covid sampai sekarang?" Jawapannya tak pernah test pun. Selama ni demam, lantaklah ada dia. Tak pernah test. Patutlah. Kan, kalau test kan sikit-sikit Covid kan. Bila dia tanya apakah, kan, ni kan depan saya ni berapa ramai alumni Covid-19 kan. Kan? Tapi ada seorang dua yang tak pernah kena dia. Dia tanya apa tipnya, dia kata tak pernah test dia. Tak pernah nak buat test ni kan. Test apa tu namanya? Test kit ke apa benda ke, nak buat test tak payah dia. Itu yang tak pernah kena tu. Kadang bukan tak pernah kena, dah kena lah. Tapi apa dia? Dia tak pernah check. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu lagi bahaya tuan-tuan. Tahu mati je. Tapi kalau tak mati panjang umur, alhamdulillah lah. Kan? Nak bagi tahu begitulah kita, ada di antara kita yang dia tak sedar dia tu berpenyakit. Penyakit apa dia? Penyakit iman. Dia tak sedar. Ya, yang namanya dosa-dosa dia yang dia buat tu adalah dosa yang dia buat. Dia tak sedar yang dia dalam keadaan lalai, lupa, leka. Yang mana ramai kawan-kawan kita yang tak sembahyang, dia rasa selamba je. Kan? Datang pergi kenduri kendara, datang dia sinaman, datang. Bila sembahyang, nyurut masuk dalam bilik misalnya kan. Ini dia. Selamba, dia tak tahu yang sembahyang tu adalah satu penyakit yang bila ditinggalkan memberi bebanan di dunia dan juga di akhirat. Ini dia tuan-tuan. Ya. Orang yang tak sembahyang ni tanda orang yang sombong dengan perintah Allah, dilanggar Allah. Dia sombong dengan Allah. Allah bagi rezeki hari-hari, bagi makan, bagi kesihatan, bagi macam-macam nikmat, dilanggar Allah. Dengan apa dia? Dengan ditinggal salat. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tanda kita, ya, mula-mula sekali tanda cerdiknya kita mula tahu apakah penyakit kita dan kita mula untuk cari doktor. Masuk cari doktor ni, kalau penyakit rohani ni maknanya datang majlis ilmu. Walaupun kadang-kadang dengar teguran-teguran daripada ustaz ni bukan mudah. Sebab apa dia? Sebab tak semua orang boleh dengar nasihat. Sebab nasihat sama dengan perubahan. Orang yang dah biasa minum air ketum, tiba-tiba ustaz kata tak boleh, bukan senang dia nak berhenti. Apa dia? Orang yang dah biasa dia apa dia? Ya, isap vape misalnya kan. Kalau ustaz kata tak boleh, bukan senang dia nak berhenti. Itu dia. Ya, jadi teguran tu tak mudah kan. Jadi sebab itu orang kadang-kadang panah punggung tak nak duduk majlis ilmu. Jadi siapa-siapa yang boleh duduk dalam majlis ilmu untuk mengubah diri dia, maka dia lah orang yang dia tahu, dia sedar dia sakit, dia pergi hospital. Itu dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kemudian bila kita jumpa dengan para alim ulama, hendaklah kita sentiasa bersangka baik. Bersangka baik, Kemudian kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak minta doktor ni ubat penyakit kita jangan buat pandai-pandai. Ni dia. Kita kalau jumpa doktor kata apa? Haji ni nak kena potong kaki dia. Mana boleh potong-potong, suka-suka doktor nak potong. Kemudian doktor berkata, Haji tak nak potong tak apalah, 2 je. Haji nak hidup ke nak mati dia. Dia. Nak potong ke nak mati dia. Potong je lah dia. Maknanya doktor cakap kita boleh je, okey terima je. Begitulah bila alim ulama kata, kalau nak selamat dekat dunia ni kena ikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak selamat kat dunia ni, tinggalkan benda yang haram. Tapi kalau kita tak nak dengar, habis. Itu dia. Masuk aturan. Baik, insya-Allah kita akan berehat seketika untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas daripada ni insya-Allah.
Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bertemu kembali. Kita sambung sikit lagi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Seterusnya, jangan pandang kepada amalanmu yang sudah anda lakukan. Bila kita nak dapat ikhlas, kita jangan tengok amal kita banyak mana. Haji kita dah pergi banyak mana, sedekah kita dah banyak mana. Tak ada. Ya. Ustaz saya dulu bagi tahu ikhlas ni macam kita, ya. Tuan, bila kita dah flash najis kita, tuan-tuan ingat tak tuan-tuan? Ini dia. Tuan pergi bayi besar, tuan flash najis. Kemudian sebulan, seminggu, jangan kata sebulan, seminggu kita balik rumah, kita dah tak ingat, kita dah tak fikir, betul tak? Macam tak ada nilai je. Ya, memang tak ada nilai pun najis kan. Jadi kebaikan-kebaikan kita ni jangan apa dia? Jangan kita duk ingat-ingat, duk sebut-sebut dengan orang, aku kapek ni, aku yang infak, ini aku ini. Tak payah. Kebaikan kita ni dah ada bahagian pahala, dah ditukarkan jadi pahala. Bila kita sebut-sebut, takut dia jadi ujub, kita jadi apa dia? Kagum dengan amal kita yang menyebabkan berkurang pahala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita pandang hebat dengan kebaikan-kebaikan kita buat. Ya. Kalau tuan-tuan nak cerita tentang jasa tuan-tuan, ya, maka Fir'aun tuan-tuan lagi berjasa daripada tuan-tuan boleh jadi. Kerana apa dia? Kerana Fir'aun ni tuan-tuan, dia bela Nabi Musa AS tuan-tuan. Betul tak? Kalau kita nak ukur jasa lah, kita bela tak Nabi tuan-tuan? Fir'aun ni bela Nabi kan? Tapi oleh kerana dia sesat tetap sesat, salah tetap salah, walaupun jasanya banyak. Itu dia. Ya. Jadi kita ni, ya, walaupun jasa kita banyak, tapi kalau kita tak solat, tak ada maknanya. Kita kata, ustaz, saya memang tak solat, tapi jasa saya kat kampung banyak. Ini dia. Saya memang tak solat, tapi jasa saya banyak. Salah tetap salah. Sebab apa dia? Kalau nak kita jasa kita banyak, Fir'aun bela Nabi Musa AS lagi banyak jasa daripada kita. Ini dia. Tapi salah tetap salah. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, itu dia. Tutup semua pintu di antaramu dengan manusia, tuan-tuan. Kita ni jangan letakkan pintu kita ni luas-luas kepada manusia, jangan. Ya, pengharapan kita pada manusia akan membawa kepada kekecewaan. Sebab kita kena ingat, bukan kepada sebab itu baru ni kita bincang tentang merdeka. Merdeka ni maknanya apa dia? Kita mula bebas daripada penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kita pada Allah. Maknanya selagi mana kita masih berpaut pada kabel-kabel kita pun akan pencen, tuan-tuan. Kalau kita berpaut pada jawatan-jawatan kita sampai masa akan pencen. Kalau tak pencen akan meninggal dunia. Pada diri manusia ni dia ada puncak umur manusia. Puncak dia umur 40, tuan-tuan. Masa kita lahir, tuan-tuan, kita berjalan dibantu. Masa baby, masa kecil-kecil melaku kan, dia jalan, dipimpin, makan, disuap. Kemudian kita mula bergerak. Umur yang seterusnya sibuk belajar, umur seterusnya sibuk bekerja, umur seterusnya sibuk berkeluarga. 40 ni puncak pada nikmat kehidupan dunia. Yang mana pun dia, mungkin kita masa tu ketua-ketua unit, ketua-ketua jabatan. Anak-anak kita masa tu kita masih boleh menyanding anak-anak kita. Kita mungkin ada yang namanya apa dia? Kita mungkin ramai kenalan-kenalan. Tu puncak kehidupan manusia umur 40. Kemudian kita turun umur 50, mula kawan-kawan kita seorang demi seorang meninggal dunia. Masuk 60, macam dia. Kurang lagi lah kawan. 70, 80 makin kurang, kita dah sampai masa macam balik awal-awal pula. Daripada seorang kita akan kembali pada seorang. Daripada mula kita makan suap, besok sampai masa makan suap. Daripada kita tangan kita dipimpin pergi mana-mana, sampai masa kita akan tangan dipimpin ke mana-mana. Ni putaran hidup. Suka tak suka, tuan-tuan. Betul ke betul, tuan-tuan? Ini dia. Hakikat kehidupan kita dekat dunia ni, kita kenapa dia? Kita kena mengakui betapa Allah Ta'ala bagi kesempatan-kesempatan yang kita miliki ini sebagai ujian. Beruntunglah orang yang menggunakan nikmat yang didapat pada saat ini untuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana setiap di antara kita memiliki nikmat yang mana akan berpindah milik dan akan berubah, dan juga akan
diambil balik sedikit masa lagi, tuan-tuan. Ini dia. Apa-apa yang kita miliki saat ini. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Dan kita mengaku yang mana kita sudah berbuat dosa yang banyak dan mohon kemaafan daripada Allah. Kita kena mengaku depan Allah betapa banyaknya dosa yang telah kita buat. Yakinlah dirimu bahawa tiada yang memberi bahaya atau memberi manfaat, tidak yang memberi kurnia dan menahannya melainkan Dia saja. Kalau kita tengok, tuan-tuan, Mak Kilau, Datuk Bahaman, kita tengok orang-orang yang mana apa dia sibuk mempertahankan agama Islam, apa yang dia dapat, tuan-tuan? Dipenjarakan. Apa yang dia dapat? Kena buang daerah, kena buang negeri, kena bunuh, kena apa dia? Macam-macam tekanan demi tekanan. Kita tengok ulama-ulama dahulu. Apa yang mereka dapat? Tapi keyakinan mereka kepada Allah, mereka akan dapat syurga. Mereka dengan sebab mereka kuat pada agama, mereka apa dia? Mereka tak berpaut pada manusia. Kalau mereka berpaut pada manusia, mungkin dia orang boleh kaya, tuan-tuan. Dia nak kaya, dia orang boleh kaya. Ikut je cakap British, ikut je cakap penjajah, dia orang boleh kaya. Dia nak kedudukan, dia nak jawatan, dia orang boleh dapat. Tapi kerana agama, tuan-tuan, kerana agama, dia orang sanggup. Dunia tak dapat tak apa. Sebab kalau dapat dunia, sebanyak apa pun jawatan yang didapat, sebanyak mana pun harta yang didapat, ukur pirang dino, tuan-tuan. Sebab kita dah bincang sebelum ni, duit yang banyak kita dapat, tapi kita tak akan sempat menggunakan banyak. Kita tak akan boleh menggunakan banyak. Apa dah? Dan jawatan itu hanya beberapa hari kita boleh dapat. Yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Merugikan anak cicit bangsa kita. Kalaulah pejuang-pejuang agama dulu-dulu mereka semua fikir tentang jawatan dan harta, rugi kita kan. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapat kemerdekaan secara percuma. Cuma ujian bagi kita semua adalah untuk mengisi nikmat kemerdekaan yang telah kita dapat. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yakinlah bahawa dirimu bahawa tiada yang memberi bahaya ataupun manfaat, hanya Allah Ta'ala sahajalah yang boleh memberikan. Maka ketika itu terhapus buta mata hatimu dan berfungsi pandangan zahir dan batin. Bila kita mula bersangka baik dengan para alim ulama, kita jumpa, kemudian kita minta nasihat, kemudian kita mengamalkan nasihat-nasihat itu, dan kita mula tidak menjadikan dunia ini, kita buka-buka seluah-luahnya bergantungan pada dunia, pada makhluk, lalu kita pindahkan kepada Allah. Kita tengok macam mana Mak Kilau, ulama-ulama dahulu, mereka tak berpaut kepada makhluk, berpaut hanya pada Allah. Maka tanda bersihnya hati. Kalau tengok di Palestin, kita tengok negaranya dijajah, tetapi masyarakatnya tidak dijajah dengan pemikiran. Tapi Malaysia, kita tengok diri kita memang merdeka dari sudut fizikal, tapi dijajah dari sudut pemikiran. Kalau kita tengok dalam titian sejarah, tak pernah pun Korea masuk dalam negara kita. Tetapi anak kita bila tanya nak makan apa, makanan Korea. Nak tengok cerita apa, cerita Korea. Nampak tak? Maknanya telah dijajah. Itu dia. Walaupun Korea tak pernah jajah kan, tapi pemikiran telah dijajah. Di Palestin, yang mana negara mereka dijajah, pemikiran tak dijajah. Sebab itu kita masih belum merdeka lagi. Sebab itu kita kena sedar kita banyak kesilapan yang perlu kita baiki dan kita halusi untuk kita semakin memperbetulkan cara jalan hidup kita. Dan insya-Allah kita akan sambung pada bagaimana caranya zuhud pada pertemuan akan datang. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Mohon maaf atas keterlanjuran bicara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.